Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz pengacara majlis yang dimuliakan dan dihormati ASP Encik Ahmad Amran, Ketua Polis Daerah, dan juga semua pengurusi Surau Ar-Rasyidin, pegawai-pegawai kanan, ketua-ketua polis balai, muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria, yang mulia ini kita dapat berada dalam majlis ilmu, majlis menyatakan kesayangan kita, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahli-ahli fikir, ahli pendidikan mengatakan bahawa cinta tidak boleh didefinisikan. Macam pedas. Kalau orang tanya kita, pedas tu apa? Siapa dia boleh definisi pedas? Bijak dia. Ya. Lagu mana pedas? Pedas, nak tahu, makanlah dah, baru tahu. Nah, sama juga dengan cinta. Kita kata cinta, apa dia definisi? Sayang. Apa dia sayang? Kerana itu bila kita kata cinta, maka kita kena tunjuk bukti bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam-macam lah yang kita buat. Ada orang cinta Nabi, bagaimana kita nak tunjukkan yang kita ni cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah pasti kita akan tunjuk bukti yang menatakan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tajuk yang diberi pada pagi ini menarik, integriti dalam kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana kita ni penjawab awam, eloklah tajuk ni memang kena pada tempatnya. Mudah-mudahan kita jadikan contoh kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, dalam kerjaya kita, dalam kerja yang kita buat. Kerana di antara salah satu daripada kerja yang sangat mulia, iaitulah kerja menjaga keamanan dan keselamatan. Sebab dalam dunia ini dia ada 5 perkara asas. 5 perkara asas dalam kehidupan. Dalam bahasa Arab dia panggil ad-daruriyatil khamsah. Perkara asas, 5 perkara yang menjadi tonggak keamanan dan keselamatan, kesejahteraan seorang manusia dalam dunia. Di antaranya jaga nyawa, jaga agama, jaga harta, jaga keturunan, jaga akal. Itu di antara 5 perkara yang menjadi asas. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di pejabat ini, di antara perkara yang kita kena jaga, iaitulah jaga nyawa, jaga harta benda, jaga keselamatan, dan sekaligus menjaga agama. Artinya, mulianya satu pekerjaan kita itu apabila kerja itu dikaitkan dengan kesan yang sangat mulia. Orang nak keluar rumah, nak pergi solat, kalau jalannya tidak aman, suasana tidak aman, kita kata itu satu masalah. Sebab itu bila timbul isu membahagikan di antara ilmu dunia, ilmu akhirat, yang mana satu ilmu dunia, mana satu ilmu akhirat. Kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang, dia kata, "Ustaz, saya ni tak ada agama." Kata mana boleh? Dia kata dia tak ada agama. Kita kata tak. Kita ada agama, tetapi kita tidak ada ilmu agama yang mendalam. Itu berbeza. Kalau kata, saya ni bukan orang agama, habis orang apa kita? Itu kadang-kadang tak, bahasa kita guna ada kalanya tepat, ada kala tak tepat. Saya bukan orang agama, habis orang apa? Sebab kita semua ni orang beragama. Cuma mungkin ustaz dia ngaji banyak sikit, tahu pada kita sikit, jadi kita ambil menumpang ilmu dia. Tapi asasnya kita orang agama. Macam kita pergi hospital. Sekarang ni ilmu perubatan ada berapa kategori?
perubatan secara doktor, dengan injeknya, dengan ubatnya. Satu lagi perubatan yang tak ada injek. Dia panggil ilmu ruqyah. Tapi ilmu ruqyah itu dia tulis perubatan Islam. Saya ceramah di hospital. Saya kata tadi saya lalu, saya tengok ada pusat rawatan Islam. Sampai di hospital ni, pusat rawatan apa di sini? Doktor pun sudah, dia kata sudah. Takkan kita nak kata tidak Islam? Semua doktor Islam. Cara pula tidak dilarang oleh Islam. Maka kita mengatakan semua perubatan itu mengikut Islam kecuali apabila dilarang. Macam perubatan yang guna bomoh-bomoh, dukun-dukun yang duk puja syaitan, yang duduk percaya kepada benda pelik, itu yang tak boleh. Maka ilmu ni terbagi pada dua. Satu dia panggil ilmu fardu ain, satu lagi ilmu fardu kifayah. Kita yang duduk di bahagian kita ni sudah pasti termasuk dalam perkara ilmu fardu kifayah. Sebab bila ada sekumpulan yang menjaga keamanan, orang lain boleh menumpang keamanan itu untuk beribadat, untuk menjaga menjamin kehidupan yang mulia. Kita mengatakan itulah kemuliaannya orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjaga keamanan kita di atas dunia ini. Kita kata alhamdulillah. Ada sebuah hadis, Ustaz boleh tulis hadis ni, nanti dipanjangkan. Hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka mana-mana orang yang menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menangis kerana takut kepada Allah. Dalam hidup kita ni, pernah tak kita menangis kerana Allah? Menangis kerana benda lain tu banyaklah tak? Menangis putus cinta memang banyak. Yang baru ni, itulah kata orang nak terjun bangku jambatan tu. Itu kan apa? Stres. Sebab apa dia stres? Mesti ada sebab. Tak, macam-macam lah. Mungkin masalah gangguan, masalah. Tetapi yang kita naknya, baka min khasyatillah. Orang yang boleh menangis mata-mata kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Satu, Nabi kata apa? Hatta ya'udal labanu fi dhara', sehingga susu lembu, susu kambing itu balik semula ke labu susu dia. Tak mungkin dia boleh masuk. Dia keluar tak akan masuk dah sampai bila-bila. Apalagi kalau sudah diminum. Maka Nabi kata la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak berkumpul juga di antara debu yang kita berjuang fi sabilillah kerana menjaga agama, menjaga keamanan ini, dengan debu-debu neraka jahannam juga tidak akan bersama. Hadis ini rawahu at-Tirmizi dengan sanad yang baik. Maka kita mengatakan para tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara tugasan kita. Dalam sebuah hadis lagi, Nabi kata dua biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Satu, mata yang menangis kerana takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga malam kerana menjaga keamanan, menjaga perbatasan. Dua-dua mata ini mata yang tidak disentuh oleh api neraka, insya-Allah. Yang penting bagi kita yang berada di pos ini, pertama sekali kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu berjaga malam? Kena jaga keamanan. Kenapa nak jaga keamanan? Supaya orang duduk dalam suasana yang baik, dalam suasana harmoni. Orang nak pergi ibadat pun boleh, keluar salat subuh pun tak payah bawa senjata, tak? Bawa tasbih je pergi masjid. Kita kata itu di antara usaha kita, di antara jasa kita yang sangat besar, yang sangat harmoni. Yang inilah bekalan yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, bila kita sebut tentang integriti, integriti ni, tuan-tuan yang duduk di bahagian logistik, bahagian pengurusan, dia terjemah apa integriti? Mana pegawai bahagian pengurusan? Integriti tu kalau kita terjemah bahasa Melayu kita, integriti tu orang putih dia. Kalau bahasa Melayu kata apa? Dia payah lalu cuba kok Melayu ni. Orang putih juga sedar. Macam komputer kita atau handphone, kalau tukar ke bahasa Melayu jadi tak tahulah. Nak install payah. Kita lebih kepada amanah. Integriti lebih pada amanah, ketelusan, buat kerja dengan baik. Itu maknanya kita boleh terjemahkan apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya integriti
Arab tak panggil integriti, dia panggil amanah, al-amin. Dikenali seorang yang mempunyai amanah yang tinggi di saat orang lain hidup di zaman jahiliyah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut zaman jahiliyah, zaman itu apa yang nampak dalam kepala kita? Bila kata jahiliyah itu kita nampak apa? Semua benda tak baik. Tak. Dia tanam anak hidup-hidup, tanam anak perempuan yang tak nak, tanam hidup-hidup. Sehingga ada orang buat bandingan, dia kata, ustaz, jahiliyah dulu dengan jahiliyah zaman kita ni, kalau ada lah, kalau sesuai dinamakan setengah perbuatan buruk zaman kita ni dengan jahiliyah. Dia kata mana berat, jahiliyah zaman Abu Jahal dulu dengan jahiliyah zaman moden? Agak-agak mana berat? Saya nak kata pun tak berani sebab kita duduk zaman sekarang. Oh, dia kata bagi saya berat zaman sekarang ni. Kata mana awak bukti? Kalau kita tuduh, kita kena ada bukti. Dia kata zaman dulu, orang jahiliyah zaman Abu Jahal dulu, dia tanam anak perempuan je. Zaman kita ni, dia tahu belakang laki-laki perempuan. Nah, kita jumpa tepi jalan tu, baby perempuan. Ada jumpa baby laki-laki. Andai kata kalau baby tu khunsa, campur juga ke tidak? Tahu khunsa? Yang ada dua anak, tu dia panggil khunsa. Khunsa lain. Hak ondel tu bukan khunsa tu. Itu jantan punya tu. Itu kacau nya. Minta maaf lah. Kita bukan mari nak perli orang, tapi contoh. Maka zaman Nabi SAW, Nabi kita diberi gelaran Al-Amin, seorang yang amanah, seorang yang berintegriti. Ada satu kes besar berlaku di zaman Nabi SAW. Kes ini sampai hampir berlaku peperangan di antara puak-puak Quraisy. Dia berebut. Dia berebut apa? Berebut waktu umur Nabi 35 tahun, Kaabah rusak. Kaabah di Mekah punah. Jadi dia orang nak bina balik. Sampai ke tempat nak letak balik Hajarul Aswad. Tahu Hajarul Aswad kat Kaabah tu? Sekarang ni kalau nak tengok Kaabah, pergi kat mana? Dia orang Mesir. Sudah kerja pergi Mesir dah. Kita orang Mesir. Sebelum orang Mesir, jangan lupa Zoo Kuala Kerai dulu. Sekarang ni penuh dengan bah. Saya pun terkejut tu. Rupanya suka orang ni berjalan-jalan tengok-tengok dah. Dia berhenti dulu tengok zoo, lepas tu dia pergi tengok Kaabah pula. Alhamdulillah saya pergi tengok dah Kaabah tu, dia tak ada apa. Dia buat batu 4 segi. Kemudian dia pasang skrin macam iklan tepi jalan tu. Kan iklan tu yang bergerak tu. Apa dia panggil? LED tu. Tak ada pun Hajar Aswadnya, tapi bila nyala lampu ada. Bila lampu tu nyala ada. Saya tengok kalau ada suruh Hajar Aswad, saya rasa saya kena jumpa dengan pejabat agama. Bimbang takut orang pergi gosok itu letih kita penat. Jadi oleh kerana dia lampu je tak ada apa, kita biarkanlah. Jadi waktu nak bina Hajar Aswad, nak pasang balik Hajar Aswad itu kepada tempat asal, berebut. Oh, kabilah ni kata ini hak aku, ni kata ini saya punya, ini saya. Jadi akhir sekali dia orang buat kesimpulan, mudah kesimpulan dia. Dia kata kita tak usah kelahi, tak usah kelahi. Apa yang kita nak, kita tengok siapa orang yang pertama masuk dalam pintu Bani Syaibah ni, pergi Masjid Haram esok, kita lantik dia sebagai orang yang memutuskan siapa yang berhak. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih orang yang paling mulia, orang yang paling layak untuk menyelesaikan masalah. Nabi kita masuk. Mungkin dah ramai di kalangan kita yang pergi Mekah. Ramai pergi. Ada yang baru balik haji baru ni. Haji 2021 ada lagi. Dia kata tak pandai nak mengaku tak. Macam nak tanya tu. Dia orang ni kalau bunyi nak tanya dia gelabah lalu. Kita pun suka tanya sebab saya suka tanya tu sebab saya bawa hadiah. Siapa boleh jawab, hadiah dapat. Jangan bimbang. Kalau tak jawab, buat balik semula hadiah ni. Rugi. 10 hadiah balik semula nyanyi. Cuma bercakap sini kena cakap luar ke boleh ke Kelantan ni? Boleh. Boleh. Takut Pahar. Pahar tak apa. Kalau Uzi kata dia pahar tu kita segar. Dia kadang-kadang payah ni. Dia kata kecek Kelantan ustaz ni. Baik kecek macam kita kalau kecek macam TV jadi payah nak gua atau apa nak zuk kurang mari. Dia jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rumah dia dengan Siti Khadijah di Mekah dekat dengan Marwah. Orang pergi umrah, orang pergi haji, tempat saatnya ujung tu, situ rumah dia. Tak masuk dah tandas.
Ada orang tu lah kata tak dah kata salah tu. Alhamdulillah saya di antara pelajar di sana dulu, saya tulis buku sejarah Mekah, satu lagi buku sejarah Madinah. Tuan-tuan yang nak pergi ke Mekah ke, nak pergi umrah ke haji, dipersilakan bawa buku tu. Bukan saya kempen buku ni, maklumat tu yang penting. Kita tulis sejarah. Jadi Nabi kita rumah di sini, dia akan masuk ke pintu Bani Syaibah tu. Sekarang ni pintu Babus Salam. Cari pintu Nabi kita masuk ikut ni. Sebab dari situ dia terus ke Kaabah. Dia tak ada melencong sana sini. Terus ke Kaabah. Maka Rasulullah masuk yang pertama, Quraisy pun takut. Oh, ja'al amin, ja'al amin. Oh, dia kata inilah orang yang kita nak, kita mengharapkan dia orang pertama masuk masjid. Dia kata hazal amin radina. Kalau dia ini kami reda untuk dia putuskan siapa yang akan letak Hajar Aswad ini kembali ke tempat asal. Nabi kita bijak. Walaupun diberi amanah, diberi kuasa untuk dia putuskan, tapi Nabi menggunakan bahasa menggunakan pendekatan psikologi untuk nak merapatkan orang. Nabi kata bawa sini, bawa mana Hajar Aswad sini, letak di atas bekas, atas kain. Mana ketua kabilah, yang ni pegang bucu ni, awak pegang sini, yang ni pegang sini. Jadi ramai boleh. Itu dia panggil bijak, menyelesaikan masalah. Semua dilibatkan, semuanya angkat sampai dekat dengan tempat dia, barulah Nabi SAW dengan tangan yang mulia diangkat, dipasang. Jadi itu di antara orang yang amin, yang dipercayai dan mempunyai kebijaksanaan yang disebut dalam kitab Fardhu Ain. Berapa sifat Nabi? Jawab kuat sikit. 4. Yang pertama Siddiq, lagi amanah, lagi ramai-ramai jawab, habislah buku saya. Lain kali jawab seorang, angkat tangan dia jawab, baru boleh hadiah insya-Allah. Mana Nabi kita selain daripada amanah, daripada orang yang amin, yang bijak, yang cerdik, dia juga mempunyai kecerdikan. Mana cara dia selesaikan masalah, bijak ke tidak? Bijak. Jadi kita sekarang ni kalau tengok ada dua kumpulan yang berebut nak surau ni, orang ni nak jadi ketua, contohlah ni. Nah, jangan pula pengurusi marah. Kita kata tak apa, awak ketua, yang ni pertimbangan. Oh, saya tak mau timbalan, awak jadi penasehat. Tinggi lagi daripada pengurusi dah. Itu dia panggil cara penyelesaian yang paling bijak yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia dipercayai oleh puak-puak Quraisy sewaktu sebelum dia jadi Nabi. Belum dia jadi Nabi, dipercayai. Kemudian selepas dia jadi Nabi, kita kena tengok, selepas daripada Nabi jadi Nabi, berbeza pandangan. Quraisy tetap dengan sembah berhala. Nabi sallallahu telah tukar kepada sembah Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak mereka supaya kembali kepada tauhid, sembah Allah. Nampak ke tidak perbezaan? Sangat jauh tu di antara mukmin, tauhid dengan syirik. Tak boleh nak kumpul. Tapi mereka tetap mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab amanah dia, integriti dia yang begitu tinggi, tak berubah. Bahkan mana daripada awal lagi sampai ke jadi Nabi pun sama. Maka barang-barang orang Quraisy, sekiranya mereka ada barang yang berharga, mereka tak tahu nak simpan di mana, dia pergi simpan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pelik juga. Dia ni percaya dengan aku, percaya hak dunia, tapi dia tak percaya hak akhirat. Jadi kita ini di antara perkara yang kita kena bincang. Kalau kita percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, kenapa kita tak boleh percaya pula kepada perkara-perkara ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka itu satu kebincangan. Quraisy dia terima Nabi sebagai seorang yang amin, tetapi dia tak terima Nabi sebagai pembawa risalah daripada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, Ibn Kathir ni seorang ulama pakar dalam bidang tafsir, dan dia juga pakar dalam bidang sejarah. Ustaz-ustaz kita ni boleh tengok dia punya kitab Ibn Kathir ni ada terjemahan dia, nama dia Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dunia dan pengakhiran alam ini sampai ke syurga. Maknanya
kitab dia besar, sudah diterjemah dengan bahasa Melayu sekarang ni dengan nama Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir kata apa? Waktu Nabi nak hijrah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Nabi? Dia keluar pergi rumah Sayyidina Abu Bakar pada saat orang tak pergi. Tuan-tuan kena ingat, budaya Arab tengah hari dia tak pergi ziarah rumah orang. Kita tengah hari kita pergi rumah orang. Tambah-tambah lagi waktu nak makan tu baru kita pergi ziarah. Baru hati dah. Kalau pergi masa ni makan nasi kemudian ni. Kita pula pasal jenis tanya banyak nak makan. 2 kali tanya balik kawan tu. Kita kena belajar bila pergi rumah orang tak payah tanya. Kita kena belajar daripada sejarah Nabi Ibrahim AS. Ibrahim bila marilah orang mari ke rumah dia tetamu, terus dia angkat hidangan. Tapi dia salah orang. Ingat tak? Dia angkat apa? Anak lembu panggang. Bukannya mai kecil-kecil, dia punya menu. Bila dia tengok orang tak nak makan, Ibrahim mula takut. Bila Ibrahim takut, malaikat kata, "Ya Ibrahim, kami ni utusan Allah, bukan manusia. Kamu jangan bimbang. Memang kami tak makan." Malaikat dia tak makan. Jadi itu kita kena belajar dengan Ibrahim. Bila tamu mari tak payah tanya, angkat je. Tetamu pun kalau kita kena dah tuan rumah ni suka buat jamuan, declare awal-awal, "Saya puasa hari ni." Kalau kita nyanyi orang angkat mari baru cakap puasa, kan zalim lagu tu tak? Dia panggil ni buat nanya kepada kawan. Baik. Nabi SAW dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar pada siang hari waktu berkelawatan. Tengok. Sehingga kan Abu Bakar terkejut. Kenapa Nabi datang pada waktu yang bukan waktu ziarah? Mesti ada benda besar. Ketika itu Nabi kata, Abu Bakar, jauhkan ahli rumah ni sebab kita ada benda rahsia nak cakap. Abu Bakar kata tak ada orang di rumah ke? Yang adanya anak-anak dia pun yang perempuan duduk jauh tak dengar. Maka barulah Nabi maklumkan bahawa Abu Bakar, kita dua telah diizinkan, aku telah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah. Abu Bakar tanya, "As-suhbatu ya Rasulullah? Saya ikut?" Nabi kata, "Na'am." Abu Bakar menangis. Sehingga anak-anak dia kata apa? Dia kata, "Aku tak tengok lagi seorang tua menangis sebagaimana Abu Bakar menangis kerana dia diberi keizinan untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah." Apa yang kita nak di sini dari sudut integriti, iaitulah rahsiakan pergerakan kita. Lebih-lebih lagi tuan-tuan yang duduk di bahagian ni, bahagian keselamatan ini. Kalau kita tak rahsia, kita pergi nak tangkap orang, dia awal lagi dia lari. Silap-silap dia tulis surat kat situ, "Terima kasih kerana datang." Dia kata apa dah? Bijak dia ni, mari dia tahu dah ni. Siapa yang pecah rahsia? Apabila tidak ada sifat amanah dalam diri, maka rahsia dipecahkan sebelum tamatnya mesyuarat. Belum habis mesyuarat, orang tahu belakang dah apa keputusan yang nak dibuat. Kita kata inilah yang perlu kita kembalikan kerahsiaan, sehingga dikatakan bukan semua yang kita tahu kita kena cerita dengan orang. Tak. Ni kita ni apa benda sekarang, habis apa semua cerita belaka. Maka orang tak tahu Nabi kita keluar kecuali Ali. Sebab apa Sayyidina Ali diberitahu? Kerana Sayyidina Ali ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan ikut aku malam ni, kamu tunggu di sini sehingga kami pergi. Kamu kena hantar balik barang-barang yang disimpan oleh Quraisy di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pergi dulu. Jangan maklumkan bila Nabi selamat keluar daripada Mekah, barulah kamu cari mana, sebab setiap orang tu ada tanda dia. Ini barang siapa, ini barang siapa. Jadi kita kena pastikan barang-barang orang itu sudah berada." Baik, satu kata-kata yang menarik. Tuan-tuan yang suka menulis ni, tulis kata-kata ini. Dia kata, "Al-haqqu ma syahidat bihil a'da." Kebenaran itu terserlah apabila musuh menyaksikan kita tu baik. Kita nak tahu kita baik ke tidak, kita tanya musuh kita. Jarang musuh nak puji tak. Siapa dia? Awak nak tanya hal siapa? Fulan. Habis tinggi paling baik tu dia kata, tanya orang lain lah. Itu baik lah. Kalau tidak, agak-agak apa dia kata kepada kita, hancur dia cincang tak. Oh dia ni perangai begini lah. Maka kalau musuh boleh bagi kredit, boleh bagi pujian kepada kita, itu menunjukkan satu kehebatan. Al-Imamul Qurtubi, seorang ulama tafsir, dia kata apa?
Dalam ayat wa khatama ala sam'ihi wa basarihi, Allah Ta'ala cokkan di atas telinga dia dan wa qalbihi, dan hati orang yang kafir. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, kata di seorang ulama tafsir, dia kata ayat ini Allah turunkan kepada Abu Jahal. Turun pada Abu Jahal. Satu malam Abu Jahal ni tawaf. Orang kafir jangan main, dia tawaf di Kaabah. Tapi dia tawaf dengan cara mana? Dia punya falsafah dia bila nak tawaf, dia kata kita nak tawaf ni rumah Allah. Bila rumah Allah kita kena tawaf dengan semuanya bersih. Tapi pakaian kita ni tak bersih. Pergi tempat maksiat, pergi tempat benda yang dilarang. Habis macam mana kita? Tak layak baju ni dibawa, maka dibukanya baju. Kalau kita tengok dekat Kaabah kan ada bulak tu, dia panggil Hijr Ismail. Itu tempat dia campak baju di situ. Bila dia telanjang tawaf, dia bersyair. Dia kata apa? Al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu. Hari ni nampak semua atau nampak sebahagian. Mungkin dia tak pakai pakaian kan? Fama yabdu minhu fala uhillul. Mana-mana yang nampak aku tak reda. Tengok. Ini kata ni orang cerdik jahiliah. Dia buka, patut dia marah orang tengok. Kita kalau dah buka, orang jangan marah orang tengok. Jadi Abu Jahal dia tawaf. Tiba-tiba datang kawan dia, nama dia Al-Walid bin Mughirah, kepala Tamsin Quraisy. Dia cakap, sebenarnya Abu Jahal kata, Walid, sebenarnya aku tahu Muhammad tu betul. Aku tahu dia betul. Wa innahu lasadiq. Kata dia Walid, nanti Abu Jahal jangan cakap kuat. Nanti orang dengar kata kita dah ikut Muhammad. Habis qala ya Aba Abd Syams, dia Walid, kami namakan dia Muhammad ni daripada kecil lagi As-Sadiqul Amin, orang yang benar. Orang yang benar dia punya keadaan dia. Tapi bila dia cerdik, umur dia 40, bila dia bawa ajaran yang pelik, kita kata dia ni al-kazzabul khain, dia ni pembohong dan pendusta, pengkhianat. Mana Abu Jahal dia mengaku sebenarnya Nabi itu betul. Tapi kita yang menamakan dia sebagai pengkhianat, kita yang nama dia sebagai pembohong, kita yang nama, maka kita mengatakan para jemaah sekalian, syahidal anamu bi fadlihi hatta al-ida wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Semua manusia ni mengaku Nabi itu betul, termasuk musuh-musuh dia. Tetapi mereka tak terima kerana apa? Kerana hasad, kerana nafsu, kerana kerah kepala. Itu yang paling besar sekali. Seorang putih, dia tulis sebuah buku 100 orang yang berpengaruh dalam dunia ni. Apa nama buku? Siapa nama penulis? Ingat tak nama penulis tu? Yang tulis 100 orang yang paling berpengaruh dalam dunia. Ketak je dengar nama buku ni. Dengar dah, lupa tak? Nama dia Michael Hart. Michael Hart ni dia tulis buku 100 orang pengaruh yang paling nombor 1 dalam dunia ni Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata sebab dia kafir. Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya, buat apa ambil saksi orang kafir? Lah, mengikut kaedah penulis kata saksi yang diberi oleh orang kafir itu lebih besar. Sebab apa? Sebab dia tak percaya dengan ajaran, tapi dia percaya dengan orang. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Maka di antara integriti yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini dekat dengan kehidupan kita, mudah-mudahan menjadi panduan. Yang pertama sekali tentang kepimpinan dan juga tentang tanggungjawab memimpin. Dalam hadis Nabi sebut, ma min abdin, tidak ada mana-mana orang hamba Allah, yastar'illahu ra'iyatan, Allah Ta'ala beri pada dia menjaga rakyat. Minta maaf lah kalau saya sebut jawatan, jangan marah ni. Contohnya di Malaysia yang paling tinggi pentadbir Perdana Menteri. Negara lain presiden. Kita bila sebut pemimpin, kita nampak orang tu tak? Presiden, Perdana Menteri, menteri besar. Kita jangan campur atas saja. Kita turun bawah, ketua-ketua pejabat, ketua jabatan. Kita balik ke rumah, ketua rumah. Termasuklah kita yang ada isteri, ada anak-anak. Itu masuk dalam orang yang memimpin.
Allah Ta'ala beri pada dia memimpin, sama ada pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin pejabat, pemimpin rumah. Yamutu yauma yamut, dia mati pada hari dia mati. Wa huwa ghashun li ra'yatihi, dia tidak memberi tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab, dia tidak beri nasihat yang baik, dia tidak pilih yang terbaik untuk orang di bawah tanggungnya dia. Illa harramallahu alaihi jannah, maka orang ini tak boleh masuk syurga pada peringkat awal. Bila boleh? Selepas dia selesaikan masalah dia dulu. Mungkin na'udzubillah dia akan pergi neraka dulu ke, dia akan pergi ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala nak bersihkan dia, baru dia pergi. Maka kerana itu, kita yang diberi tugas oleh Allah Azza wa Jalla ini sebagai orang yang berintegriti, apa dia tugas kita? Semua orang di bawah tanggungjawab kita, kita kena ambil berat. Manakala kita di pejabat, apa tanggungjawab? Kebajikan, tanggungjawab yang kita ada. Bila kita balik rumah, anak-anak, isteri apa yang mereka nak, jadi kita tanggungjawab. Sebab itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak suka bercakap pada waktu lepas Isya. Lepas Isya dia suruh tidur. Kecuali orang-orang yang ada hal, macam bila berlaku peperangan, maka waktu tu dia mesyuarat. Ataupun ada majlis ilmu yang perlu disampaikan. Dan Nabi kata satu je, boleh bercakap pada tengah malam, tidak dikira membazir masa, iaitulah percakapan isteri, suami dengan isteri. Macam mana agak-agak kita? Tawaran Nabi kata berbual suami dengan isteri pada waktu malam tidak dikira membazir masa. Sebab apa Nabi beri suami isteri boleh cakap tengah malam? Sebab apa? Siapa dia boleh jawab ni bijak? Siapa nak jawab tu? Jangan muslimat jawab, muslimi dulu jawab. Kalau muslimat dia ada jawab itu nampak. Sebab apa? Muslimat nak jawab. Pasal apa? Suami dibenar suruh cakap dengan isteri pada waktu malam. Sebab apa? Tak ada 10 minit dah. Kabar kacik sore aku tidur dia. Tu masalah dia. Kalau dia cakap kedai kopi 3 kali gosok meja tak balik lagi. Cik, kedai lain lah pula. Jadi kita nak tutup dah ni. Tapi kalau cakap dengan isteri, sekejap ya. Mula-mula kahwin cerita lain. Hak ni, hak lama-lama ni, hak kita. Baiklah. Maka itu dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak kepada kita bahawa tanggungjawab kepimpinan itu besar, dan ia adalah merupakan satu tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah kita akan tunaikan tanggungjawab kita ni supaya kita tidak diberi bebanan yang berat pada hari kiamat. Bahkan Nabi kita larang meminta-minta jawatan bagi orang yang tak layak lah. Tapi kalau contohnya kita kata dalam kampung ni tak ada orang yang layak jadi ketua kampung kecuali kita. Bagi orang lain tak pandai cara ataupun dia malas nak jawatan aja, maka ketika itu dibenarkan untuk kita mencalonkan kita. Saya bersedia untuk menerima jawatan. Kalau orang beri, tapi lobby tak boleh. Kita hanya mencalonkan kita saja. Saya bersedia untuk menerima. Sebab ada seorang sahabat nama dia Abu Zar. Abu Zar ni seorang sahabat yang wara'. Kita kena kenal nama dia wara'. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, lantiklah saya apa-apa jawatan. Nabi kata, ya Abu Zar, innaka dhaif. Aku tak boleh lantik awak sebab awak tu lemah dari sudut pengurusan, tapi kuat ibadat. Tak semestinya. Maka Nabi tak lantik. Baik, itu yang pertama dari sudut kepimpinan yang kita kena bertanggungjawab, bahawa bila kita ada tugasan, kita kena tanggungjawab. Saya tak ada apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, waktu kita nak minta kerja dulu, bukan ada borang tanggungjawab, borang integriti dah. Saya akan menunaikan tanggungjawab pada pukul sekian hingga pukul sekian, ataupun satu hari berapa jam kita kena bekerja. Contohnya, apa tugas yang kita kena buat, kita tanda tangan. Tanda tangan itu adalah merupakan integriti, amanah di antara kita dengan jawatan yang kita terima. Tak boleh kata, tak apa, lepas pada ni cincai ya. Pergi macam setengah-setengah pejabat ni, pukul 8 jari yang mari dah. Tapi tuan duduk mana? Pukul 10 baru masuk pejabat. Kita kata di mana tanggungjawab kita dengan pejabat. Ada setengah orang perempuan ni sambil-sambil duduk apa ni, contohlah, kau tak boleh contoh sini. Sambil-sambil kerja keluar juga katalog.
Ni tapuer bagulah, ni macam-macam. Kita ingat jangan guna waktu pejabat untuk nak bertapuer kat situ. Ni boleh kita guna ni risalah ni nanti balik bacalah tak. Nanti nak buat tempahan boleh, tak ada masalah. Tapi guna waktu pejabat untuk kepentingan berdiri tidak mungkin. Baik. Yang kedua, integriti yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu menjaga hak seorang lain. Sama ada jaga darah dia atau jaga harta dia. Nabi sebut dalam hadis, dia kata al-muslimu, seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang betul-betul Islam, yang betul-betul baik apabila orang lain selamat daripada lidah kita, selamat daripada tangan kita. Oh, dia kata, Ustaz, zaman tangan-tangan ni zaman Samsung dulu. Zaman sekarang ni orang tak tumbuk orang dah. Mana berat dulu kalau nak marah, dia tumbuk orang. Sekarang ni kalau nak marah, dia ambil poster, buat gambar edit, masuk dalam video, disebarkan. Mana teruk yang ni dengan yang tu? Teruk hak tumbuk orang. Hak tumbuk orang apa tu dia tahu. Tapi menyebarkan fitnah zaman kita ini, jangan hati-hati. Tak sampai 2 minit awak sebarkan, seluruh dunia orang tahu. Oh, jahat dia ni. Ini berat. Sebab tu Nabi sebut, di antara dosa yang dilakukan di akhir zaman nanti, orang yang menyebarkan fitnah diketahui oleh pelosok dunia. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu kalau orang fitnah, duduk belagar dalam kampung dia, sana sini, minggu depan baru di kampung lain. Tahun depan baru sampai ke negeri lain. Zaman kita ini tak, dia nak marah ke orang, dia tulis fitnah, tak sampai 2 minit tersebar seluruh dunia. Sebab itulah kita kalau ada kes suami isteri, jangan disebar-sebarkan di mana, di dalam media sosial, kerana bukan tempat penyelesaian di situ. Baik. Satu hari seorang sahabat nama dia Ibnu Al-Lutabiyah. Tulis nama ni, lepas ni kita tanya pula. Ibnu Al-Lutabiyah ni Nabi kita lantik pegawai pungut zakat, pegawai keuangan. Dulu pungut zakat dia ambil di kampung. Sekarang ni pungut zakat ada pusat pungut zakat dah. Di masjid ada wakil zakat. Dulu kena pergi kampung. Jadi bila pergi kampung, zakat kambing contohnya, zakat barang ke harta. Jadi orang ni beri zakat. Ni zakat aku ni 10 ekor kambing. Oleh kerana ustaz ni baik, saya bagi seekor. Zakat apa dia? Ternakan, zakat tanaman, zakat apa. Jadi semua yang dia pergi tempat tu, dia beli hadiah. Bila balik, dia asingkan. Ni hak saya, ini hak pejabat. Jadi pegawai yang menerima zakat terkejut. Dia kata, mana boleh, saya punya, pejabat punya tak boleh. Mana boleh asing-asingkan. Maka dia beritahu kepada Nabi SAW. Nabi marah. Nabi kata, halla jalasa fi baiti abi. Mu duduk di rumah ayahmu, nak tengok berapa orang bagi zakat, bagi hadiah pada. Maknanya bila kita boleh hadiah berdasarkan jawatan kita. Ini kita kena rujuk kepada macam zaman kita ni, kena rujuk ke CSO lah, CSO negara. Dia punya cara-cara kita boleh terima hadiah masa mana, tak boleh terima hadiah masa mana. Di antara tempat yang banyak hadiahnya kita ni lah. Orang suka sangat beri hadiah. Sebab tu dia kata rasuah tak ada zaman kita ni. Saya ceramah dekat SPRM, kita kata, tuan, rasuah tak ada zaman kita ni. Celik mata pegawai dia. Kami ni tak tidur malam cari rasuah. Kata, betul ke ada rasuah? Ada. Kata tak ada. Macam mana ustaz ni pelik ni, mentara duduk pondok tak tahu ada rasuah. Saya kata tak ada rasuah tuan. Mana ada lepas dia dapat projek, dia bawa 50,000 tak ada sampul, tuan, lillahi ta'ala saya bagi rasuah kepada tuan. Ada tak ada? Ada. Tak ada. Kalau bagi sampul sela-sela, ini duit minyak tuan, ada tak? Ada. Mai sela-sela kat bawah, ada tak? Itu nama dia rasuah. Tapi oleh kerana nama telah ditukar, saya kata tak ada lagi nama rasuah. Oh, dia kata kalau macam tu betul ustaz. Sama dengan riba. Riba ada sekarang riba. Kat mana ada riba? Tunjuk ke saya. Tak ada riba. Interest. Betul. Riba tak ada. Yang ada lagi? Bunga. Lagi? Pandai pula dia.
Sama juga dengan risuah. Dia ada risuah? Tak ada. Yang adanya duit kopi, duit minyak lagi. Apa? Itu semua tu kalau tidak melalui saluran yang betul, maknanya dia pergi pada rasuah. Nabi sebut kata hadayal ummal, hadiah yang diambil oleh pegawai-pegawai tanpa saluran yang betul, itu dianggap sebagai satu harta yang haram yang tak boleh kita ambil. Jadi ini dia perlu didetailkan. Cuma kita nak sebut Nabi larang pegawai Ibn Lutabiyah tadi sebab apa? Sebab dia ambil ini saya punya, ini pejabat punya. Itu tidak boleh. Jadi kita kena tengok kepada suasana kita lah, apa yang boleh diambil, apa tak boleh diambil. Maka tengok kepada peraturan perbendaharaan dalam negara masing-masing. Baik, kita pergi pada yang ketiga. Integriti yang ketiga, Nabi kita salah suka bermesyuarat. Dia tak akan guna keputusan seorang. Nabi SAW dia ada wahyu. Perlu ke dia mesyuarat dengan Sayyidina Abu Bakar nak buat satu tepusan? Patut tak payah. Abu Bakar, awak jangan lawan, saya ada wahyu. Tetapi Nabi nak didik kita, Nabi nak ajar kita supaya kita sentiasa berbincang. Keputusan melalui perbincangan biasanya orang mudah menerima. Saya ada mesyuarat tadi, memang kita setuju dah tu. Jadi lain dia punya macam. Dalam kes peperangan Badar, tuan-tuan kena ingat, peperangan Badar ni berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Dia bulan Ramadan. Nabi dapat tangkap tawan 70 orang pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy ni bukannya biasa-biasa. Yang ni yang duk pukul, duk tampar, duk terajang puak-puak Islam yang lemah ni, macam Bilal, macam Ammar, Yasir, sampai mati mak dia. Tiba-tiba bila kita dapat tangkap, Nabi mesyuarat, kita nak buat apa dengan tawanan? Nak buat apa? Sayyidina Umar kata, Rasulullah, Allah Ta'ala dah serah dengan kita pancung ya kepala dia, sesat masalah. Dia pun bukannya baik. Sedap juga hujah Sayyidina Umar tu tak? Kalau kita berasa logik tu. Tanya Abu Bakar pula. Abu Bakar kata, Rasulullah, kawan-kawan kita belaka tu, daripada kecil lagi duduk berkawan dekat Mekah tu, kita mudah-mudahan mereka bertaubat, mudah-mudahan mereka insaf, mudah-mudahan itu dia punya pandangan Sayyidina Abu Bakar. Nabi lebih cenderung pada Abu Bakar sebab mudah-mudahan sifat Nabi ni rahmatal alamin, mudah-mudahan mereka ni akan masuk Islam. Itu yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terima pandangan Abu Bakar. Allah Taala cela mari, tidak sepatutnya seorang nabi yang belum ada kekuatan ambil tebusan. Patutnya hilangkan mereka semua. Maknanya Nabi kita bermesyuarat walaupun dia ada wahyu. Jadi kalau kita yang tak ada wahyu, tak ada mesyuarat, maknanya kita rasa kita lebih hebat daripada orang yang ada wahyu. Maka setiap perbincangan mesti mesyuarat, termasuk dalam rumah tangga. Saya ni ketua keluarga, awak apa tahu? Tak. Isteri ada hak untuk bersuara, dan anak-anak juga ada hak untuk bersuara. Kita rakyat lagilah ada hak untuk bersuara pada pemimpin, tapi gunalah suara yang baik. Isu yang keempat, isu rumah tangga. Di mana keintegriti suami isteri. Dalam hadis, tanda hadis ni hadis yang dikeluarkan oleh Abu Sa'id Khudri, Nabi kata, inna min a'zamil amanah indallah. Di antara amanah yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, iaitulah amanah perhubungan suami isteri. Isteri dengan suami. Sudah-sudah suami beritahu pada orang, isteri dia tak baik, isteri dia lemah, ataupun suami yang pergi maklumkan kepada orang lain bahawa rahsia hubungan suami isteri diberitahu kepada orang. Maka Nabi kata ini seorang yang tidak ada integriti, orang yang tidak ada amanah. Lebih-lebih lagi zaman kita ini, tadi saya sebut secara ringkasnya, jangan dipublikkan rahsia rumah tangga kita. Ni tak ada apa benda. Nah, semula-mula kalau nak maafkan suami, dia tulis kat Facebook. Gimana pula dia tu? Tak balik-balik lagi pukul 10 malam. Kawan tu kena pergi kejar orang pencuri contohnya. Nah, kena pergi buat operasi kat mana-mana. Kita duduk sibuk dengan Facebook, maka ini satu perbuatan yang cukup berbahaya. Dan bukan semua benda boleh dipublishkan, dimaklumkan kepada orang. Hubungan suami, bahkan kalau boleh berkelahi suami isteri, mak ayah pun jangan dimaklumkan peringkat awal. Sebab nanti masuk kuasa besar, maka banyak benda yang akan terjadi. Jadi kita kena usahakan. Maka Nabi SAW mengatakan seorang yang tak ada integriti, iaitulah rahsia rumah tangga diberitahu kepada orang. Oh, suami saya zalim, dia pukul saya. Itu cerita lain.
Itu awak kena pergi mengadu kepada pejabat agama, pejabat qadi, pejabat polis, ambil report. Itu cerita lain. Baru ni saya pergi seminar keganasan rumah tangga di USM. Dia kata di antara negeri-negeri, dia sebut nama negeri, tak banyak keganasan rumah tangga. Jadi saya tanya pembentang, betul ke tidak? Dia kata betul, berdasarkan atas kertas. Sebab orang negeri ni, contoh negeri kita ni, dia lebih sabar. Kena tampar sekali dua, biarlah. Yang sedarlah tu, sekali lama-lama dia insaf, dia tak repot. Tapi ada setengah negeri orang cerdik-cerdik, suami tak jari sini pun, pergi balai polis dia buat report. Suami pukul saya. Bila kita hantar hospital, suruh cek, doktor buah suluh nak cari di mana tempat suami dia pukul tu, tak jumpa pun. Sebab dia cuma nak cari pasal. Kita kata itulah orang wanita ke suami ke, waktu dia baik kena gigit pun tak apa lagi. Nah, waktu dia kelahi kena tanya sikit pun, pukul dah, pergi balai polis dah. Kita kata polis pun cerdik juga dah, takkan ambil report selalu. Mana kau pukul, mana? Tengok dulu. Rupanya merah kat dahi tu bukan kena pukul, bekal gencu dia kena kat situ. Dia kata apa dah. Jadi kita kata ini masalah rumah tangga, jangan dipublishkan. Baik, saya ringkaskan cerita. Yang kelima, Nabi kita bertanggungjawab. Dia tanggungjawab dalam keluarga dia. Nabi kita setiap hari dia akan ziarah. Isteri dia ramai. Berapa orang isteri Nabi? Siapa dia boleh jawab ni, dia bijak. Tanya, kita tanya muslimat terus lah. Berapa orang isteri Nabi? Siapa jawab? Sudahlah, sekali 10 sekali belah. Mana tu? 11. Oh, bijak. Semasa saja duduk di Madinah 9 orang. 9 tu kubur satu dia, satu tempat di Madinah dalam kubur. Yang 2 orang tu Sayyidah Khadijah di Mekah, Maimunah di tengah jalan pergi Mekah, 20 km daripada Mekah nak pergi Madinah, dia meninggal di situ dan dikubur di situ. Kenapa isteri Nabi dibenarkan berkahwin lebih daripada 4 orang? Sebab apa? Sebab Allah nak dedahkan rahsia. Kita nak tahu apa yang Nabi kita buat di rumah. Maka Nabi kita berintegriti, dia tanggungjawab dia. Setiap hari dia akan ziarah semua isteri dia. Dia akan pergi tengok orang ni, tengok orang ni. Cuma dia tengok, tapi dia tak tukar giliran. Malam ni giliran yang bermalam di sini, dia akan duduk situ. Ini masalah zaman kita ni, orang perempuan tak bagi suami kahwin ramai sebab tukar semua giliran dah. Allah terlupa ingat rumah dia malam ni. Balah, saya pun tak berani nak masuk campur hal. Kita pergi setakat tu dulu. Baik, yang pentingnya kita kena bertanggungjawab. Rasulullah SAW dia bertanggungjawab dengan anak dia termasuk cucu dia. Sayang. Pernah Nabi dukung cucu dia, Nabi cium. Mari seorang sahabat nama dia Al-Aqra' bin Habis. Habis bukan habis Melayu ni, habis Arab. Dia terkejut, dia kata Rasulullah, mu cium cucu? Nabi kata kenapa? Saya ada 10 orang anak, tak pernah cium sekalipun. Kita kata Masya Allah, bapak dia punya kerah, dia punya semangat. Tak, anak dia mari dekat pun dia marah. Kita hari ni kadang-kadang macam tu juga. Kita balik letih kerja, tiba-tiba anak mari dekat, tunggu mak, tunggu abah dekat pintu, tiba-tiba kita marah, budak-budak ni aku penat pergi mai. Lah, kasih di mana kasih sayang? Kita ingat ada sebuah buku yang saya baca. Buku ni menarik. Nama dia Masuk Syurga Sekeluarga. Comel nama tajuk dia, Masuk Syurga Sekeluarga. Kalau tak boleh beli, ditazkirahkan di sini, menarik buku tu. Salah satu daripada tajuk, dia kata anak lapar ayah, anak lapar bapa. Maknanya tak cukup kasih sayang. Ayah je sibuk, mak pun sibuk, balik nak pergi dekat kena marah. Akhir sekali budak ni akan mencari kawan. Tuan-tua bagi penyiasat lebih tahu apakah akibatnya. Mula-mula pergi cari kawan dulu, kemudian cari rokok, lepas tu cari dadah, habis. Nasallallahu as-salamatu wal afiyah. Yang keenam, Nabi kita bertanggungjawab di pasar-pasar. Nabi kita akan berjalan di pasar, dia akan tengok. Dia sendiri menjadi pembuat kuasa. Pernah Nabi kita pergi tengok, pelik ni makanan ni, macam lain macam je bau. Buah tamar ni makanan, dia masukkan tangan dia dalam tu, masuk. Dekat bawah tu basah, maknanya masam. Nabi kita keluar. Nabi kata, kenapa ni? Ma hadza ya sahibat tam. Kenapa ni? Oh, dia kata asabatu sama, kena hujan Rasulullah.
Dia jawab. Nabi kata kalau kena hujan, letak di atas. Yang barak, yang buruk, yang tak baik ni letak tepi. Kalau nak lelong lah 3-10 ringgit contohnya lah. Yang baru-baru ni 10 ringgit 10 ringgit sekilo. Yang ni 3 kilo. Nabi pun sebut man ghasyana falaysa minna. Siapa dia menipu, maka dia bukan daripada ajaran, bukan daripada pengikut aku. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para jemaah sekalian, sangat besar dia punya integriti, sangat besar. Sebab apa? Dia tak nak kita ni hidup dalam suasana yang menipu. Kita kena telus. Nabi sebut dalam hadis, iyyaku alaikum bis-sidqi. Naklah kamu bersifat jujur. Kalau kita jujur, saya beli barang ni 200, tapi saya nak jual 250, nak untung 50. Tak, cakap benar. Orang nak beli, dia beli. Orang tak nak beli, oh dah awak ni untung banyak, ambil 50 dah. Tapi kalau orang tak jujur, dia kata, saya beli dah 250, 240, saya jual awak 250, ambil 10 ringgit. Tak mungkin orang akan beli, sebab dia tipu. Tetapi Allah Ta'ala akan cabut keberkatan dalam hidup kita. Sebab itulah saya kadang-kadang kita lalu ikut pasar-pasar, makcik-makcik dah jual sayur tu. Berapa makcik? 3 RM1. Tak, 3 RM1. Kita tanya, tak lepak ke? Tengok, kita dengan makcik ni, Allahu Akbar, tekan. Oh, awak tak apalah cik, nak 4 ambil lah, nak 5 pun kita beri. Dia mengang. Tapi kalau kita pergi di kedai besar-besar yang tokel kaya raya jutawan tu, 5 sen pun kita bayar. Harga dia RM3.95. Nak tulis RM4 takut mahal. Oh, murah sini, tak sampai RM4. Walau 5 sen pun bayar RM4 juga tu. Mana ada cucu balik tak? Maknanya kita kadang-kadang kita bersifat, Nabi kita ajar kepada kita sifat rahmat, sifat kasih sayang. Ada orang yang terpaksa, ya, dia buat kesalahan, tapi kesalahan yang tidak berat. Mungkin kita bertoleransi dengan dia. Contohnya kita boleh maafkan. Atau maka tengok dalam perkara-perkara apa saja yang dalam kehidupan kita ni, kita kena lebih kepada rahmat dan kasih sayang, dan juga tegas di dalam berprinsip. Main rahmat saja pun berat juga kita. Sebab tu Nabi kalau bab yang boleh ditoleransi, dia sangat mudah. Tapi kalau perkara yang menyentuh agama, lah, Nabi tegas. Macam tadi Ibnu Lutbayyah ni, bila dia kata ini hak saya Rasulullah, yang ni hak pejabat, Nabi terus naik mimbar. Nabi kata, ada orang cakap macam ni, dia pegawai yang kita lantik, ambil gaji daripada Baitul Mal, tiba-tiba dia kata ini hadiah dia. Kita kata tidak boleh. Maka dalam perkara keagamaan yang melibatkan halal haram, tuan-tuan dan puan-puan mesti tegas. Tapi dalam benda-benda yang simple, yang peribadi, orang buat masalah kita sikit-sikit, biarlah kita bermaaf-maafan. Itulah yang ditunjuk oleh Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan ingat cerita Nabi Yusuf? Waktu dia kecil, dia kena campur di mana? Dalam perigi. Siapa yang campur dia? Adik-beradik dia. Baik, bila dia dah besar, dia masuk dalam penjara. Siapa yang penjarakan dia? Perempuan, misteri pembesar tu. Tak ada orang nama Zulaikha, tapi zaman Zulaikha tu tak ada dalam hadis yang sahih. Kalau kita nak nama pun nama je lah. Tapi saya nak sebut nama, takut ada orang di sini nama tu dia, orang pakat tengok kat dia pula, awak lah dah. Nanya kita, jangan nak tunjuk kawan. Dia kata dalam Quran kita sebut nama, dia kata Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Yusuf bila jumpa balik dengan adik-beradik dia, selepas berapa tahun dia punya kehilangan, dia jumpa dengan adik-beradik dia, dia kata apa? Alhamdulillahillazi akhrajani minas sijni. Segala puji bagi Allah yang telah keluarkan saya daripada penjara. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau Yusuf kata segala puji bagi Allah yang menyelamatkan saya daripada perigi, daripada telaga. Kita akan nampak bagaimana muka adik-beradik dia. Oh, ungkit balik cerita lama. Ungkit balik benda yang kecil-kecil dulu, waktu kita budak-budak dulu. Jadi kita mengatakan, para jemaah sekalian, itu jelah beberapa perkara yang sempat kita huraikan tentang integritinya Nabi SAW. Kita hari ini penuh dengan tanggungjawab. Kita kena ingat, mungkin besok tak ada lagi tanggungjawab, tapi kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang kita lakukan. Baik, sempena dengan Hari Cinta Nabi ni, saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan beberapa lafaz selawat. Semua dapat? Yang tak dapat boleh ambil. Lafaz selawat ini saya ambil daripada hadis
yang ditanya oleh sahabat Nabi. Tengok, contohnya Ka'ab bin Ujrah. Dia mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami dah pandai untuk bagi salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tetapi Allah perintahkan kami dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat." Dia tanya Nabi, "Kaifa nusalli?" Macam mana kami nak selawat? Allahumma salli ala Muhammadin. Maka Nabi pun ajar, ikut. Tengok yang pertama, saya bagi ijazah yang pertama, yang lain-lain itu baca sendiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Maknanya selawat ni kalau kita sehari satu hari kita baca ayat ni 10. Lebih-lebih lagi waktu kita diminta supaya berselawat, iaitulah pada malam Jumaat. Kita kena ingat, kita punya hashtag kita, ingat Jumaat, ingat selawat. Maknanya bermula daripada maghrib Khamis ni, maghrib ni sampai ke maghrib Jumaat, itu dipanggil bekah selawat. Mana kita kena perbanyakkan. Kalau tuan-tuan boleh, nombor 1 ni 100 kali, nombor 2 100 kali, 8 sampai 8 nombor, kita ada 800 kali. Agak-agak kaya ke miskin kita? Kalau jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berani tak dia jumpa dia? Tak berani lagi. Baru 800 kali. Kita perbanyakkan lagi. Kalau rasa tak apa, saya jumpa relax ya. Kita jumpa bukan jumpa biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil asy-syafa'atul uzma, pemberi syafaat yang agung, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhirat esok bila kita keluar daripada kubur, kita akan berharap mencari siapa yang menyelesaikan masalah kita. Mula-mula cari Nabi Adam. Ada kata aku tak boleh. Ada kata pergi cari Nuh. Nuh pun tak boleh. So, bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun jawab, "Ana laha." Nabi kata, "Akulah yang akan menyelesaikan masalah kamu." Alhamdulillah. Kalau kita dikenali oleh Rasulullah, macam mana cara kita, Nabi nak kenal kita? Salawat. Lagi? Kita kena solat. Kan bila Nabi orang mukmin di akhirat esok, muka dia bercahaya. Muka dia bercahaya. Tangan dia, kaki dia bercahaya. Kesan daripada wudu. Jadi muslimat kita ni kalau nak suruh muka bercahaya, tak payah beli make up. Setengah make up ni bukan kau comel, nampak macam lagi tua ada. Marah pula dia. Dia kata kacau tak ni. Ambil wudu. Di akhirat esok bila kita keluar dari kubur, orang yang berwudu ni muka dia bercahaya. Nabi tengok dia kena, umat aku. Ingat, orang yang tak jaga solat, muka dia gelap, muka dia kelam, muka dia kelabu. Orang ni payah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, setakat itulah setakat yang saya masa yang diberikan cukup. Macam mana? Kau ada soalan? Atas pengurusi ya? Kalau tak ada dah, kita break setakat itu dulu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.